Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Dimuliakan Fadlatul Imam Tuan Bilal pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, hadirin hadirat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan majlis kita dengan kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada junjungan kekasih kita yang teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga buat seluruh ahli keluarga baginda serta para sahabat dan juga orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda. Alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah Ta'ala yang mengizinkan dapat kita bersama-sama hadir pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amalan kita ini dicatat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berbicara daripada kitab Fiqhus Sirah, kitab yang membincangkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kitab ini tidak membahaskan secara terperinci berkaitan dengan sirah, kerana namanya lebih kepada, ataupun tajuk perbahasannya itu lebih kepada fiqh. Fiqh ni maknanya apa? Kefahaman. Fiqh itu merujuk kepada maksud kefahaman. Sebab itu dalam hadis Nabi menyatakan apa? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Nabi kata, barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, yufaqih, Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia pada agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepada dia, Allah bagi dia faham pada agama. Sebab itu dapat kita fahami bahawa agama Islam ini agama yang bukan sekadar agama, tetapi agama yang penganutnya itu kena faham, kena tahu apa yang dia buat, apa yang dia amalkan. Ini neraca ataupun platform agama kita. Agama kita tidak terbina daripada ikut-ikutan. Agama kita tidak terbina dengan sembang kosong. Agama kita tidak terbina dengan amalan yang sembrono. Itu bukan. Tapi agama kita terbina dengan hujjah, dengan fakta, dengan dalil, dengan qaul-qaul, pandangan-pandangan ulama mu'tabar, dan hasil daripada itu semua kita faham. Jadi kalau kita sedikit saya bahas, kerana fiqh itu supaya kita faham. Itu kitab kita ni Fiqhus Sunnah, Fiqhus Sirah, kefahaman daripada sirah. Jadi bukan sekadar kita nak belajar, oh Nabi tu hijrah, Nabi tu berdakwah, Nabi tu berjuang. Bukan itu semata-mata kita nak dengar, tapi kita nak apa yang dikeluarkan, yang dibahaskan oleh pengarang ini, iaitu Syekh
Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, yang telah pun meninggal dunia. Maka kita katakan kitab ini lebih menjurus kepada nak mengajak kita semua bagaimana kita nak mendalami, memahami, menghayati apa yang terkandung dalam perjuangan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita bincang sirah Nabi ni banyak, sangat luas, dan buku yang terbaik dalam membincangkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman moden ini, iaitulah karangan seorang boleh kita kata ulama lah, ataupun pemikir Islam terkemuka daripada India. Kalau tak silap saya nama dia Mubarak Furi. Mubarak Furi mengarang kitab Rahiq Al-Makhtum, Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum menghimpunkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terperinci. Ada dibaca di surau masjid, sebahagian ustaz-ustaz kita baca, tapi saya kira bacaan itu memang mengambil masa yang agak lama lah, agak tebal sikit kitabnya. Tebal jugalah. Adapun kitab yang berada di tangan saya ni tidaklah begitu tebal, cuma dia ada 3 jilid, tapi tidak begitu panjang perbahasannya. Baik, kita telah bincang pada pertemuan awal dahulu, kalau tak silap saya, sebelum Covid dulu, dan beberapa pertemuan, iaitu mungkin kita boleh imbau sedikitlah tentang asas kepada sirah nabawiyah ini, bahawa kita tahu sirah Nabi ini kita tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya melainkan dengan kita mesti, maknanya kalau sebagai pengkaji sirah, kita mesti menyusuri riwayat-riwayat cerita berkaitan hidup Nabi. Riwayat maksudnya hadis lah, ataupun hadis ni sama ada kita tahu daripada mulut Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, dipersetujui oleh Nabi. Adapun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, betul kalau kita teliti, tidak semua riwayatnya bersifat solid sahihnya, maknanya sahih yang begitu kuat. Kalau kita bincang hadis hasan, hadis sahih itu ada beberapa pecahan, tetapi sekurang-kurangnya kitab ini adalah sandarannya, walaupun mungkin sebagainya itu agak tidak berapa kuat, tapi itu tidak menjadi satu kita kata masalah besarlah, kerana ini bukan perkara-perkara yang kata apa, yang kita nak fokus di segi amalan. Ini lebih kepada penceritaan, dan kita nak mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tahu bahawa Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Taala, maknanya diutuskan oleh Allah Taala. Nabi Muhammad ini adalah orang Arab. Dan kita tahu majoriti para anbiya alaihimus salatu wassalam tidak berbangsa Arab. Majoriti nabi-nabi bangsa apa tuan-tuan? Siapa ingat? Ramai nabi-nabi ni bangsa apa? Bajau, Melayu, Bugis. Nabi-nabi kebanyakannya bangsa Bani Israel. Bani Israel. Hari ni Israel yang kita tahu macam mana perangai dia tu, sebenarnya keturunan para anbiya adalah ramainya Bani Israel. Sebab itu ada cerita. Cerita ni tak ada riwayat lah, tapi cerita benar lah. Dia orang Arab. Orang Arab ni dia bangga Nabi Muhammad ni keturunan dia. Siapa tak bangga kan? Keturunan ni kan. So dia kata, tengok orang ajam, dia kata. Dia tengok kita lah orang Melayu ni, jenis mata sepet ni, maknanya hidung tak mancung ni. Kau ada Nabi ya? Maknanya kau ada Nabi keturunan kau tak? Of course lah tak ada. Maksudnya yang kita tahu tak ada lah kan? Yang kita tak tahu Allah Alam kan? So dia kata, tengok Nabi Muhammad keturunan aku ni Arab. Hebat dia kata. Lepas tu kita pun ni kisah ni cik guru saya cerita masa saya belajar tu. Dia kata, dia jawab balik, cuba kau tengok Nabi-Nabi ni ramainya bangsa apa? Dia tanya Arab tu. Dia kata Bani Israel.
Sebab apa Allah Ta'ala turunkan para anbiya ni, ramai nabi-nabi ni, di kalangan mereka ni Bani Israel, datang daripada Bani Israel. Dia kata, memang sebabnya Bani Israel ni jahat, dia kata. So yang Nabi ramai Allah Ta'ala turunkan kat bangsa Bani Israel ni supaya nak baiki bangsa tu. Betul Ustaz, macam tu orang Arab, korang ni jahat, sebab tu Nabi Muhammad tu datang dekat korang. Kami ni baik dah, tak payah dah kita kata orang Nabi. Merah telinga dia kan. Tapi saya nak sebut, nak kaitkan realiti itu, fakta itu, dengan muqaddimah daripada Syekh Ramadan Muti ini berkaitan dengan bagaimana pemilih Allah Ta'ala memilih tanah Arab itu untuk dilantik seorang Rasul. Dan fakta ataupun kenyataan itu kena dengan apa yang dibawa oleh Syekh Ramadan Muti. Kerana memang Arab ini satu bangsa yang tidak ada tamadun, tidak ada sejarah yang boleh dibanggakan. Ini Arab. Satu bangsa yang mundur, yang terkebelakang, yang hidup ni menindas orang, yang tidak ada satu mood kalau kod nak ada kemajuan, nakkan satu persaingan yang sehat, nakkan satu perkembangan di sudut macam-macam ekonomi ataupun kita kata pendidikan dan seumpamanya. Ini tidak berlaku kepada orang Arab asalnya, kerana mereka hidup dengan kabilah, dengan saling berbunuhan, saling ingin berkuasa, dari sudut hanya ingin mengukuhkan kedudukan tahta. Ini yang berlaku di tanah Asia, secara umumnya begitu. Ini disebut oleh Syekh Ramadan Buti. Di dunia itu dikala boleh dikatakan dunia ketika itu, zaman Nabi itu, masa era tu, dikuasai oleh dua negara yang terbesar. Apa dia? Mana dua kuasa besar. Kalau hari ni kuasa besar apa? Mereka lah ataupun China. Dua. Waktu tu apa? Rom dan Parsi. Dan di senarai yang kedua pula ialah waktu tu, Allah Alam, ikut kajian beliau, Greek dan India. Allah Alam waktu tu. Maknanya kuasa besar Rom dan Parsi. Rom dan Parsi ni Eropah lah. Eropah, Roma, ini Itali semua tu kan. Parsi di kala itu merupakan arena pertarungan agama dan falsafah. Ni pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut Majusi. Majusi apa, sembah api kan. Yang mana antara ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibunya sendiri. Teruk Majusi. Anak perempuannya atau adik saudaranya, atau anak dan atau adik saudaranya, mana kahwin satu family. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang cerita ni kalau saya nak perincikan. Tapi itu basicnya, asasnya bahawa kuasa besar waktu tu Rom dan Parsi. Dan entah macam mana Allah Ta'ala memilih Arab. Sebenarnya Arab di masa itu merupakan suatu kawasan yang tenang, jauh, terpencil dari segala perkara-perkara yang huru-hara tadi, dari sudut kehidupan. Maknanya Arab ada elemen itu, tapi tak sedahsyat itu. Demikian kemajuan pun tak sehebat itu. Dia, kitaran hidup kita ni macam itulah. Di mana banyaknya, dahsyatnya kemajuan, realitinya tak, orang kata apa, sukar kita nak nafikan, kerosakan juga dahsyat berlaku di situ. Betul tak? Kalau kita tengok kan, negara yang dahsyat ni kemajuan, ialah kita tengok ini di negara luar. Even kita di Malaysia pun, kalau kita kata kita adalah elemen maju tu juga, so seiring perkembangannya kerosakan itu juga. Bukan kita nak kata mesti, mana syarat maju tu mesti kena ada social life yang open, liberal. Tidak syarat. Tetapi kerana apabila kemajuan itu tidak difilter, tidak ditapis, tidak diuruskan dengan baik, akhirnya masuk semua. Ni teknologi kita yang Masya Allah ni, yang sangat mudah hari ni. Jadi kalau diuruskan, Masya Allah, digunakan untuk tazkirah, ceramah, kebaikan dan sebagainya. Tapi jika tidak diuruskan, digunakan oleh anak-anak muda, anak-anak kecil kita.
Main game, tak apalah, main game pun ada orang cari duit pakai duit main game pun, tapi kalau tak diuruskan, bukan main game tu ni, untuk sebagainya kerosakan, dengan pelbagai macam-macam dia tengok kan. So tidaklah syarat kemajuan itu perlu kerosakan. Cuma apabila kemajuan, kemodenan yang berkembang pesat hari ini tidak dikawal, tidak diselia dengan baik, memang possibility kebarangkalian untuk bawa kepada kerosakan itu sangat besar. Ini kita kena akui dan kita kena cakna benda ni. Ini telah dibuktikan oleh bangsa terdahulu. Rom Parsi dia maju, tapi maju dengan kebebasan yang mutlak. Sebab tu hari ni kalau kita tak perlu nak pelik sangat apabila macam contohnya LGBT whatever semua ni di negara luar, di barat umpamanya, biasa kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, biasa. Dah sudah menjadi satu freedom, satu social life mereka. Tetapi bercanggah dengan roh Islam. Bukan roh Islam semata-mata, realiti otak ataupun minda manusia yang sehat sebenarnya tidak boleh menerima kehidupan begitu. Baik, bangsanya langsung tidak pernah merasai kemewahan seperti Rom dan Parsi tadi. Dia tak mewah. Jenis bangsa kabilah ni, aku nak terus hidup, aku nak terus apa yang ada. Sebab itu kita bukan nak menyamakan, tapi perumpamaan sedikit mungkin kita tengok macam orang asal lah, orang asli kan, dia bukan peduli kan. Hari ni peduli juga. Kalau dulu dia bukan peduli, maknanya lantaklah orang KL ke orang apa ke kan, dia hidup gitulah, asal hidup kan. Kan kita contoh saya duduk kat Langat tu kan, kita durian sini berapa kan, musim durian sekilo RM20, RM20. Dia boleh tolak kadang-kadang. Hari ni dah mula sedar. Dulu tak ada. Dulu takat kan, setan tu tolak lah berapa ratus. Apa raih ambil ni pergi jual kat luar ni, tak kira dah. Ambil kat dia orang ni, kira dia boleh hidup, boleh makan. Tapi hari ni dah kena, dia pun dah tahu harga market value ni, dia pun ketuk lah, sekilo main di RM4, RM5 dah. Tapi orang kat luar jual mahal lagi lah kan. Tapi dulu apa sen ya kan? Nak kata dia asal dia boleh hidup, dia bukan nak fikir kita punya apa, nak makan sedap sangat ke kan, nak pakai bagus sangat ke, tak ada apa persaingan, tak ada kan? Bukan nak sama, tapi culture-nya kurang lebih begitulah kan. Tapi Arab ni dia ada disebut kabilah, itu kuat sikit. Mereka juga tidak menganut falsafah dan ideologi yang beraneka ragam seperti Greek, mana tak ada falsafah. Cuma Arab ni dia ada apa? Syair. Hak ni dia punya mainan hidup dia. Nanti akan masuk bagaimana orang-orang Arab ni, dia punya lifestyle dia suka main syair. Dia tak reti membaca. Tapi Allah Ta'ala ni buat memang manusia ni ada seni. Syair ni seni kan, berbahasa. Tapi dia tak reti membaca. Bangsa memang mana ada knowledge, tak ada kan? Tapi maksudnya tak reti menulis, membaca tak ada. Sebab tu Nabi tu Rasulul Ummi, Nabi yang memang tak boleh membaca. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Iqra kan? Kebanyakan mereka telah sesat untuk sampai ke arah kemanusiaan yang sebenar. Sebab itu ada riwayat yang menceritakan jahiliah dahulu tanam anak kan, memang ada elemen kerosakan itu ada, tapi tidak sedahsyat yang berlaku ketika Rom dan Parsi membangun maju. Itu lebih luas freedom ataupun kebebasannya. Mereka membunuh anak perempuan kerana mahu menjaga maruah, membelanjakan wang yang banyak dengan harapan mahukan kemuliaan, dan berperang sesama sendiri dengan tujuan memperkasakan kehormatan kabilah. Cuma dulu kita dengar famous ataupun masyhur kisah apa? Sayyidina Umar yang tanam anak. Yang itu tidak dapat dipastikan riwayatnya. Tanpa menolak berlaku pembunuhan anak di zaman jahiliah, tapi riwayat mengaitkan Sayyidina Umar itu tak ada sebenarnya. Sebab ada pengkaji sejarah kata apa? Kerana
Yang buat amalan-amalan macam tu bukan semua kabilah. Ada kabilah-kabilah tertentu dan bukan kabilah Quraisy. Adalah dia punya, maknanya tak kena dengan Umar. Jadi ada ulama tapis balik cerita tu. Tapi kisah tanam anak hidup-hidup tu memang berlaku. Sebab tu Allah Taala sebut apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Surah tu kan. Apa maksud dia? Wa idzal mau'udah. Mau'udah apa? Orang yang ditanam hidup-hidup itu akan ditanya dekat akhirat. Kisah ni orang jahiliah. Maknanya nanti ke akhirat budak-budak ni hidup ditanya, kenapa kamu ditanam? Nak hukum orang yang bunuh dia tu lah. Jadi memang berlaku, cuma tidak terkait dengan Sayyidina Umar. Yalah, sekurang-kurangnya kita katakan sifat zalim begitu Allah Ta'ala pelihara jugalah daripada sahabat-sahabat yang mulia ni. Walaupun Sayyidina Umar ni bukanlah kita kata bukan maksum, maksudnya baik sangat sebelum dia masuk Islam kan. Adalah yalah kan sifat manusianya, cuma walaupun dia keras tapi dia tidaklah sedahsyat perangai dia macam orang Quraisy yang lain. Sebab itu hadis Nabi sebut khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kamu ketika kamu jahiliyah, kamu juga menjadi orang yang terbaik bila masuk Islam. So Umar pun bagus juga sebelum dia masuk Islam, cuma dia baran sikitlah kan. Dia dalam Islam pun dia agak baran juga kan, dia pandai, tapi dia masya-Allah walaupun dia baran tapi dia ada banyak keputusan yang cantik dia buat. Umar radhiyallahu anhu. Sebab itu Allah menyebut dalam suratul Baqarah, wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Allah kata, kamu ni, kata Allah Ta'ala ni orang sahabat lah sebelum masuk Islam. Kuntum, kamu dulu sebelum masuk Islam, laminadh dhallin, kata Allah, memang kamu benar-benar orang yang sesat. Ni Allah kata, lam tu ada lam. Kita baca dalam surah Baqarah, surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, laminat, lam di situ maksudnya memang jelas pasti, lamut taukid. Penegasan ini merupakan bukan satu penghinaan, bukan satu kejian kepada sahabat-sahabat yang dah masuk Islam, tetapi kata ulama lebih kepada Allah Ta'ala telah ampun mereka, maafkan mereka atas silap mereka sebelum Islam datang. Sebab itu hadirin hadirat, mukminin mukminat, inilah Islam. Satu agama yang memberi jaminan, satu agama yang bagi satu harapan yang besar bagi orang yang telah hidupnya dahulu tergelincir, orang yang hidupnya telah terpesong, orang yang hidupnya telah tersasar, tapi apabila dia balik pada agama, Allah ampun, Allah maaf semua. Maknanya Allah boleh maafkan. Ini kita perlu faham nikmat ataupun rahmatnya, rahmahnya, kasihnya ataupun belas sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia ini. Sebab tu bila kita dalam medan dakwah ni kan, kita lebih banyak untuk mengajak, menyeru, mempromosi kepada orang tentang sayangnya Allah Ta'ala ni. Berbeza dengan mungkin ada orang, mungkin dia suka lebih membawa ancaman-ancaman, tanpa nak kita menafikan ancaman itu jelas berlaku pada orang yang buat maksiat, tapi kita juga kena banyak cerita tentang promosi-promosi agar orang tahu bahawa dia walaupun sejauh mana dia telah terpesong, Allah Ta'ala boleh bersihkan dia. Allah Ta'ala boleh clearkan dia, walaupun. Sebab tu kita tengok hari ni, kalau kita tengok dalam konteks dunia dakwah, hari ni kita tengok depan mata kita. Saya wallahu alam lah, kalau tanya saya lah, ini saya punya stand. Betul, kita akan marah, kita akan duka cita, kita akan sakit hati bila tengok amalan-amalan ataupun kita kata kehidupan anak-anak muda apa semua ni dengan pelbagai keterbukaan hari ni. Tapi bagi saya, bila makin marah, wallahu alam, saya rasa makin jauh orang daripada agama.
Pendekatan kita marah-marah ni macam dulu mungkinlah. Umpamanya lah dulu, kalau tuan-tuan ingat zaman orang selalu cerita budak-budak nak masuk masjid ni, duk main-main tok siap, duk marah maki amun. Tuan ingat je zaman-zaman tu kan. Maka pendekatan itu ataupun hakikatnya roh Islam tidak begitu. Tak begitu. Nah, agama ini agama rahmah, agama ihsan, agama mengajak, meraihkan orang. Budak-budak muda, kita mencari jalan tuan-tuan, macam mana kita nak pujuk. Sebab kerana ini asas perjuangan Nabi. Kita tak nafi Nabi ada marah. Tapi kalau kita banding marah Nabi dengan pujuk ataupun seruan Nabi yang bersifat lemah lembut ni, of course kita akan melihat seruan yang lunak itu lebih banyak berbanding kemarahan Nabi. Tanpa kita nafi memang ada. Kalau nak marah, kita nak orang kata dan suasana yang tegang, tapi kan akhirnya orang makin jauh. Sebab tu Nabi kata basyiru wala tunaffiru. Nabi kata beri khabar gembira, jangan tunaffir ni macam buat orang lari. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahkan, jangan susahkan. Berikan khabar gembira, jangan susahkan orang. Nampak tuan ni hadis sahih riwayat Bukhari. Nampak, ini agama. Sebab tu kita jadi satu umat yang rahmah, yang tidak suka kepada ketegangan. Taklah semua benda kita, maksudnya bukan kita meraihkan kemungkaran. Nanti orang salah faham lah. Tak. Kita kena tegas dalam banyak perkara, tapi tegas tidak membawa kepada ketegangan. Tegas di atas prinsip. Tapi ada orang dia nampak gana-gana tapi prinsip rapuh, masalah pula. Tapi kita prinsip jelas, tapi kita mesti ada pendekatan yang apa dia yang baik, yang sangat orang kata apa, nampak dilihat roh Islam itu tersebar. Sebab itu pendekatan-pendekatan ekstrim seperti yang dilakukan oleh ISIS dan gerakan-gerakan Islam yang kita tengok di luar sana yang ekstrim, ini bukan basically kepada anjuran agama kita. Agama bersifat ramah, bersifat tolerance yang luas. Ini kita kena faham. Baik. Ini memandangkan bangsa-bangsa lain telah menggunakan tamadun dan kemajuan mereka sebagai alat ke arah kerosakan, sedangkan mereka ini sedar malah merancang keadaan sedemikian. Jadi sebab itu kerosakan yang berlaku hari ini bukanlah hari ini semata-mata, tapi ia telah sekian lama, ribuan tahun batu asasnya telah dibina oleh musuh-musuh Islam. So kita sahajalah, tinggal kita sahaja, umat Islam yang berakal ini, yang Allah berikan semulia-mulia darjat ini sebagai seorang manusia, ini satu darjat yang mulia kerana kita dianugerahkan akal untuk berfikir, untuk memilih, untuk menentukan perjalanan apa yang kita nak. Berbanding, sebab itu dalam ayat Quran yang kita semua selalu dengar, Allah kata apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Semua orang dengar ayat ini, dengar, dan kita tahu bila Allah Ta'ala memberikan satu apa nama dia, macam satu sindiran atau satu ejekan kepada manusia yang seumpama apa, mereka itu ada hati ini merujuk kepada akal, la yafqahun, tapi tak erti nak faham. Tak erti nak faham. Saya tak faham tuan-tuan. Kalau orang Islam, saya cakap orang Islam lah, orang bangsa lain ni saya tak mau cakap. Bukan tak mau cakap, lain lah, sebab ini saya cakap orang Islam. Kalau orang Islam pengotor tuan-tuan, pengotor, suka buang sampah merata, saya cakap segeram kan. Kita duk cerita, oh kita nak integriti, betul lah tu, tapi you buang tisu kat jalanan pun habis.
You cerita integriti apa? Sorry to say, orang lelaki isap rokok. Saya tak ada masalah sangat isap rokok ni. Isap lah sehari 2 batang pun tak apa. Tapi tak apa nak buat macam mana isap. Tapi puntung rokok jaga. Isap rokok. Habis tu pun dah poket. Bakar lah. Tak maknanya jangan buang merata. Buang tempat dia. Saya cakap cerita kita ni sembang ni Islam, nakkan itu, nak sistem Islam lah. Baguslah. Tapi kebersihan tak jaga. Buang sampah merata, tak ada disiplin hidup macam tu. Itu basic je. Takkan kita perlukan undang-undang macam negara bukan Islam buat? Mana nilai agama kita? Yang boleh cerita pasal rasuah lah, apa benda. Kalau itu tak settle, bab tu je. Kadang saya tengok depan mata kadang. Pakai kopi aduh jam. Dekat apa yang kita buat ni? Bagi saya jenayah kan? Jenayah. Mencemarkan alam ni satu jenayah. Walaupun kita tak ada implement buang sampah ni berapa ratus kena kan. Negara Islam tak boleh nak dibanggakan di sudut itu. Bukan Malaysia aja, tapi kita cakap konteks negara kita. Jadi sebahagian tempat tu saya tengok tong sampah sedia ni majlis bandaran apa semua ni, elok tong sampah tu pi buang luar tong sampah juga. Sebab apa? Jenis tak nak turun kereta, baling plastik kan, baling pap duduk keluar, anjing datang habis aku sepah. Lepas tu saya tengok ada orang yang kutip sampah pagi datang taman. Kerja yang mulia tuan-tuan, duk bersihkan, mulia. Busuk-busuk dia tu takut lebih mulia pada kita yang bertong-tong perfume ni. Dia tu orang bersih, kerja mulia. Batu orang cuci toilet ke apa ni, kerja mulia, masya-Allah. Kita tak payah cuci toilet, jaga kebersihan toilet tu amalan mulia. Saja saya masukkan ni sebab nak sebutnya kadang-kadang kita bercerita berdega-dega benda-benda lain ni. Kita nak contoh PRN lah apa, tapi kebersihan tak jaga. Tak kira lah siapa pun kan. Saya cakap di saya juga lah. Tapi maknanya kadang-kadang asas-asas agama ni kita lompong. So bila luaran kita tak bersih, rumah kotor, persekitaran tak bersih, tuan-tuan rasa hati kita bersih tak? Hati kita, kita cakap orang lain cakap hati kita. Hati kita bersih tak? Tuan-tuan, satu orang yang kuat baca Quran, solat jaga, pakaian penampilan bagus, takkan kita suka persekitaran kita kotor kan? Jadi ini benda yang saya kaitkan supaya kita jaga benda ni. Kita cerita tentang Nabi, kita mau ada benda-benda ini, sunnah-sunnah yang penting ni. Kita tak boleh bangga sangat dengan kita pakai sorban, pakai kopiah, pakai jubah ni, kemudian sebahagian kebersihan kita tak jaga. Ini mencacatkan sudut nilai agama kita. Okey? Baik. Kita dapat menggambarkan hal keadaan bangsa Arab dan semenanjungnya sebelum Islam, satu hal keadaan seperti bangsa-bangsa lain, maknanya sebelum Islam datang, yang mana di sekelilingnya terlihat bagaimana Allah Ta'ala mengutuskan baginda Nabi SAW di bumi Arab ini, yang mana merupakan golongan pertama yang merintis jalan-jalan ke arah penyebaran obor seruan dakwah. So Arab. Sebab itu kok mana pun agama kita ni, hadirin yang dirahmati Allah, ayah-ayah ibu semua, kok mana pun agama kita ini, dia punya syiarnya Arab. Agama kita ni syiarnya Arab. Walaupun saya sebut Arab dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, itu tak dapat kita nafikan. Tapi kalau bercakap dengan agama Arab, bukan bangsa Arab, bahasa Arab, maknanya background kepada agama kita ni ada nilai Arab, dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya, dengan kitab-kitab ulama kita terdahulu, everything semua Arab.
Sebab itu kalau ada saya pun tak alim, saya tak pandai, tapi sedikit Allah bagi ruang kita belajar di Timur Tengah dulu, Mesir dulu, pun tak erti mana sangat pun, tapi Allah bagi izin belajar, pergilah. Kita tahulah sikit-sikit Arab. Bukan syarat nak tahu Arab ni kena pergi Mesir, taklah. Orang mengaji kat Malaysia lebih alim kadang-kadang. Cuma nak sebutnya, kalau satu orang bercakap agama secara dia tu pengkhususan agama, dia kena tahu Arab. Dia kena ada latar pengajian Arab. Kalau tak ada tuan-tuan cakap agama, boleh, bukan tak boleh, tapi dia janganlah terlalu, kita kata, orang kata apa, macam tunjuk hebat sangat. Mak kita yang mengaji Arab dia pun tak reti sangat ni. Tapi kalau langsung tak pernah tahu Arab punya kaedah, nahunya, sarafnya, balaghahnya, tiba-tiba nak jadi jago dalam agama, yang ini hati-hati. Sebab agama ni dia bukan menilainya dengan populariti, no. Agama dia menilai dengan ilmu, kefahaman, bagaimana dia berinteraksi dengan dalil-dalil dan seumpamanya. Ini penting. Sebab di akhir zaman ini, kita di peringkat masyarakat awam kita ni, kita tak ada penilaian yang boleh kita tahu seorang tu, melainkan kita kaji sikit lah. Kerana dengan dunia yang terbuka hari ni, dengan Masjid Surau ni platform kita berdakwah, tapi kita ada lebih banyak platform yang orang lebih senang nak kenal kita dengan keterbukaan media hari ni, kan? Kuliah di masjid takat 30-40 orang je, di YouTube tengok 3,000, 300,000, kan? Lepas tu geng-geng yang sebahagian yang ada sesat barat dekat YouTube ni pun, follower dia tak kurang puluh-puluh ribu. Ni orang Melayu kita ni. Oh, itu sesat barat banyak ni kat YouTube ni. Saya pun tak tahulah macam mana pihak, maksudnya pengurusan agama di Malaysia ni nak atasi. Tapi kena atasi. Sebab kalau saya tak heran kalau setakat yang tengok tu 30 orang, yang tengok tu puluh ribu. Dan saya ada jumpa depan-depan saya, memang ada orang yang minat dengan aliran tu, kan? Duk sembang ilmu pelik-pelik, kan? Banyak tuan, jadi sangat bahaya ancaman dia. Tapi akhirnya orang angkat tokoh-tokoh tu kerana nampak dia punya cara sembang tu macam agama. Balik pada kita tengok ni, tak. Tiba-tiba tengok dia baca kitab tak reti, baca ayat Quran ditampukang, baca hadis tak ada salah, lentung je baris, kan? Tapi orang peringkat macam tu, ya bukan tu lah, umumnya masyarakat kita mana nak tahu nilaian macam tu. Dan puak-puak yang cakap kat situ mana nak perlu kena ada tauliah ke, tak ada. So tak tahulah macam mana pendekatan ataupun rule yang mesti kena ada di peringkat pihak berkuasa, sebab dia memberi kesan kepada masyarakat. Macam aliran yang pemangku ayun kat Penang tu duk buat, solat ni tak semestinya macam yang kita buat ni. Dia kata, yang penting solat. Sudah. Sebab Allah kata alladzina hum fi salatihim daimun. Solat daim pula dah. Solat daim macam solat. Dia kata aku tak pernah larang orang solat. Memang tak pernah larang orang solat, tapi hang solat tak? Solat, dia kata solat. Macam mana solat? Cara akulah. Sudah. Cara akulah. Yang dengar tu kan sikit-sikit tu. Sebab dah lah hari ni kalau tak ada benda-benda tu pun orang tak solat. Duk tahu pula cara solat yang macam tak payah buat macam kita ni, lagi best. Ini malapetaka di akhir zaman. Dan itu saya kata, follower ataupun orang yang minat benda-benda begini akhirnya lebih banyak daripada kuliah-kuliah di Masjid Surau yang ialah Ustaz Masjid Surau ni taklah alim sangat pun macam saya ni, kan? Tapi kurang-kurang kita nak cakap ni tapih-tapih lah, fikir banyak kali lah, kan? Duk baca kitab pun duk pilih-pilih lagi nak cakap apa, kan? Punya kita filter. Tapi orang tak minat je ni macam ni. Orang minat yang cakap semua benda, ulas semua benda, betul ke salah ke, lentung semacam. Yang itu lebih orang minat. Akhirnya yang ada hujah jadi orang jadi tak minat. Waktu jadi macam, kan, tak berapa best.
Dan cerita yang pelik-pelik lebih orang suka. Cerita yang betul ada sandaran jadi macam yang orang kata akademik. Orang tak minat akademik, orang suka goreng cerita melayak-layak ni. Ini sudah hilang cara fikir yang betul mengikut sistem yang Islam buat. Sedangkan Islam tak boleh begitu. Sebab tu Nabi SAW bawa Islam kat sahabat ni ambil masa. Satu ambil masa, satu lagi prosesnya itu berperingkat. Sikit. Sebab dia bukan Nabi nak bercerita semua benda sekali harung gitu. Ambil masa. Kan? Tapi balik beza dengan kita hari ni, kita suka yang di awang-awangan punya cerita, berbeza dengan yang betul-betul ada sumber jelas daripada Al-Quran dan Sunnah dan para ulama yang mu'tabar. Baik. Bukanlah seperti mana yang disangka oleh setengah golongan yang menyatakan bahawa pengikut-pengikut agama yang sesat adalah sukar untuk mengubati jiwa mereka dan sukar memberi petunjuk ajar kerana mereka ini ta'assub dan membanggakan keburukan. Nampak? Kehancuran dan kemusnahan yang pada sangkaan mereka semuanya baik, sedangkan mengubati dan memberi petunjuk ajar kepada mereka yang sedang mencari-cari jalan kebenaran lebih mudah kerana mereka ini sama sekali tidak menafikan kejahilan mereka sendiri dan tidak pula membanggakan atau bermegah-megah dengan hasil tamadun mereka langsung tidak mempunyai tamadun. Ini merujuk kepada pendekatan Nabi kepada sahabat-sahabat yang sebahagiannya mudah menerima Islam. Tapi realiti juga kita tengok sebahagian Arab juga masih angkuh dan sombong untuk menerima apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Antaranya pembesar-pembesar Quraisy yang mereka walaupun tahu apa yang Nabi bawa, tetap mereka tak nak terima walaupun mereka tahu itu benar. Sombong, angkuh. Sebab itu Nabi kata apa? Al-kibr. Kibr ni apa? Takabur. Bukan takabur ni pakai kereta besar, rumah besar. Kan kalau dia memang takabur lah, tapi maknanya takabur ni batrul haqq wa ghamtun nas. Apa dia? Menolak kebenaran dan memandang hina kepada manusia. Itu takabur. Satu orang yang berharta, yang ada kedudukan, tapi dia tawadhu, tidak sombong, tidak sangat baik. Tapi kalau walaupun tak kaya mana tapi sombong, gaya nak gah, kemudian orang tegur tak boleh dengar. Ini satu penyakit kepada sebahagian manusia. Kita semua mau jadi satu manusia yang jiwa lapang, orang tegur kita terima, walaupun kita kurang setuju, tapi kita at least kita sudi menerima, kan? Kita sudi mendengar, kita meraihkan perbezaan. Ini sifat yang terpuji sebenarnya. Tapi perbezaan tu bukan perbezaan yang mungkar lah. Saya ni okey minum arak so, okey tak apa minumlah arak, tak boleh lah. Itu no kompromi lah, kan? Benda yang bersifat solid haram. Tapi benda-benda yang ada keterbukaan kita raikan, kerana akhirnya kita yang kita fokus adalah usul asas agama, iaitu kita semua ingin dekat kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang pelbagai, tapi tidak menyeleweng, tidak tersasar. Itu semua insya-Allah kita boleh tolerance. Ini kehidupan kita. Tetapi sebahagian perangai-perangai Quraisy dahulu bukan takat tak menerima Nabi, dan kita tahu sebahagian mereka itu memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita balik kepada sirah Nabi ini, kita yang kita nak kena faham dan kita nak bawa dalam hidup ini, bagaimana kita nak menggambarkan pada diri kita ini keperitan dakwah Nabi itu, sehingga kita benar-benar menghargai nikmat iman dan Islam dan hidayah Allah Ta'ala ini, sehingga benar-benar kita dapat mengembalikan ta'abbud kita ini, penghambaan kita ini dengan kadar yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Tanda kita terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada kekasih kita Nabi SAW yang telah bawa Islam pada kita hari ini. Maka kita kembalikan tanda terima kasih ini dengan kita dapat apply agama ini dengan yang terbaik. Itulah hakikat tanda kita benar-benar rindu dan cinta kepada Allah dan Rasul.
Jadi bukan rindu ni takat aku sayang Allah, sayang Nabi SAW, itu zikir kita, itu boleh kita katakan kan. Tapi rindu dan cinta kepada Allah dan Rasul ini dengan kita benar-benar dapat menyelami hakikat agama ini, di sudut akidahnya, syariahnya, akhlak peribadi, tasawuf ni. So kita belajar dan tuan-tuan kena selalu tengok, baca dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jadi umat yang terbaik. So kita dapat tahu bahawa sirah Nabi ini mesejnya adalah untuk merubah diri kita. Bukan takat knowledge, bukan takat pengetahuan, tapi ingin menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan kehidupan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, minta akhir saya kata, saya kongsi, huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat sangat cantik. Apa kata Allah Ta'ala? Huwallazi, dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'asa, telah mengutuskan fil ummiyin, di kalangan orang-orang yang ummi, yang tak erti baca, tak tahu apa-apa ni, ilmu pun tak banyak ni, rasulan, seorang rasul, minhum, di kalangan mereka sendiri. Di kalangan mereka sebetulnya Allah tak bawa satu kod lah. Allah pergi bawa mana-mana orang barat, orang putih pergi datang ke Arab tu pergi cerita Islam, tak. Di kalangan mereka, yatlu alaihim ayati, yang membaca, mengajarkan kepada mereka ini ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada segala elemen kehidupan yang kotor, sebab berhala, buat macam-macam ritual-ritual pelik-pelik ni dulu ni. Wa yu'allimuhumul kitab, memperinci, mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan kebijaksanaan. Ini tuan-tuan, nampak tak? Sebab itu mengajar, menceritakan kebenaran ini satu sunnah yang sangat-sangat besar. Sebab itu kita mesti menjadi penyampai, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan dahulu kamu semua berada dalam kesesatan yang nyata. Betul tuan-tuan, kita tak boleh terbayang, wal'iyazu billah, kalau kita ini berada dalam satu golongan yang sesat, wal'iyazu billah. Tak boleh bayang tuan-tuan. Tak tahu, saya duk renung nikmat iman dan Islam ni. Cakap, duk tengok orang yang tak beriman tuan-tuan, tak boleh nak gambar betapa besarnya nikmat iman dan Islam ni. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan kita apa dia? Sekurang-kurangnya hari-hari minta ihdinas siratal mustaqim, minta hari-hari, minta, ya Allah tunjuk aku jalan lurus, ya Allah tunjuk aku jalan benar, ya Allah tunjuk, ya Allah. Tuan-tuan, kita duduk dalam agama Islam ni, tapi still Allah suruh kita minta. Why? Sebab kegoyahan, kepincangan i'tiqad ni boleh berlaku kalau kita tidak bertaut kuat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau nak cerita ajaran sesat ni, tak payah cerita ayah pin, ayah pun apa semua ni. Orang tak solat kira sesat lah. Sebab dia hilang, lost dengan Tuhan. Sebab kita minta sekurang-kurangnya, everyday kita minta ihdinas siratal mustaqim berapa kali? 17 kali, betul? Dalam setiap solat. So kalau tak minta kurang satu, mana kurang satu ni bukan sebab solat kurang, jamak, qasar ke apa, memang tak solat, habis. Kita sebut sesat kalau dalam hadis Nabi, sebut kafir tu orang tak solat ni. Kalau kita baca dalam Munyatul Musalli, dalam muqaddimah tu kan, Syekh Al-Faqani sebut macam tu. Orang Islam tapi nama Islam tapi tak ada agama pun, kalau orang tak solat ni, berat orang tak solat ni. Macam mana kan? Itu akhir zaman punya ancaman. Tapi nak gambarkan bagaimana nilai iman dan Islam ini, bukan takat kita minta dalam apa nama dia Fatihah, kita baca Allahumma hdini fiman hadait, kita minta dalam doa qunut, and then kita baca dalam Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta hidayah lagi. So banyak kita kali kita sebut minta petunjuk kepada Allah Ta'ala ni, menunjukkan begitu besar permohonan ini untuk kita mohon agar kita selamat daripada kerosakan, fitnah, kacau bilau di luar sana. Jadi nikmat iman dan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ini sangat-sangat
azim, agung, luar biasa. Dan kita sangat-sangat bersyukur, berterima kasih kepada perjuangan baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil iktibar di atas asas kepada bagaimana Nabi SAW membina tauhid kepada masyarakat Quraisy itu. Mungkin kita taklah sama realiti zaman sekarang dengan zaman dulu, tapi sekurang-kurangnya ada sudut kesamaan juga. Dia sebenarnya kerosakan, kehilangan sebagian budak-budak hari ini yang tak tahulah tuan-tuan, kerosakan di luar sana memang mengerikan sebenarnya, mengerikan. Saya ada kenal juga. Saya kawan dengan semua orang tuan, tapi kita ni bukanlah jenis nak viral-viral ke apa kan. Tapi saya ada kawan sebagian budak-budak isap dadah, minum arak, semua ada. Kawan lah. Kita nak tahu juga. Dan kita, bagi saya, mereka ini golongan yang memang kita kena tarik lah mereka ni. Menghukum mereka tidak ada satu keuntungan pun. Alah korang ni jahat, sesat. Melainkan kita kena offer kepada mereka. Macam kalau kita bisnes, kita kena offer produk walaupun mereka Muslim kan. Kita tak ada orang Islam, tapi kita kena, sebab sebahagiannya kita tak boleh salah semua pada mereka, kerana lifestyle mereka, latar kehidupan mereka tidak ada panduan yang kuat. Bagaimana satu orang yang hidup daripada kecil mak ayah tak pernah ajar Quran, tak pernah ajar solat, tiba-tiba kita nak harap tiba-tiba dia besar jadi baik, bukan mudah. Dia melalui fasa kehidupan yang tak begitu baik, hidup makan minum tapi agama tak ada, tiba-tiba kita nak suruh jadi baik terus, memang satu benda yang tak adil lah. Melainkan kita perlu explain sikit-sikit, ceritakan agama dan ruang keampunan yang sangat luas, insyaAllah. Ini agama yang memberi kebaikan kepada kita semua. Okey, so mudah-mudahan kita jaga diri kita, insyaAllah, dan seluruh keluarga kita daripada kacau bilau, kerosakan di luar sana, insyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.